بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكتاب إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sentiasa mengingkari nikmat Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang selamat, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa mengikutiku, maka dia termasuk dalam golonganku. Dan siapa menderhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian zuriat keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan dekat dengan rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat
Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Dan janganlah engkau mengira bahawa Allah lalai daripada perbuatan orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sehingga pada hari di mana mata mereka terbelalak. Zar'in al-zar'un artinya tanaman, dan pada hakikatnya tanaman itu tumbuh disebabkan urusan ilahiyah, kekuasaan Allah, bukan basyariyah, kekuasaan manusia. Firman Allah, kemudian apa yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhnya? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Al-Waqiah 5664. Ia menisbatkan penanaman itu kepada mereka dan menafikan penumbuhannya dari mereka. Doa yang diungkapkan oleh Ibrahim pada ayat ini menunjukkan bahawa doa tersebut merupakan doa yang kedua kalinya. Ketika doa pertama yang diungkapkan oleh baginda ketika meninggalkan Hajar dan anaknya. Hal ini berlaku sebelum membina Baitullah. Doa pada ayat ini pula diungkapkan setelah membina Baitullah sebagai pengukuhan dan kesungguhannya berharap kepada Allah SWT. Oleh itu baginda berkata, berdekatan rumah engkau Baitullah yang dihormati. Firman Allah, ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan solat. Mengikut Ibn Jarir, penggalan ayat ini berkaitan dengan perkataan yang dihormati. Dengan demikian maksudnya, sesungguhnya engkau jadikan rumahmu dihormati agar penduduknya dapat mendirikan solat berdekatannya. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Mengenai penggalan ayat ini, Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, jika pada ayat ini diungkapkan hati manusia, tentu orang Parsi, Rom, Yahudi dan Nasrani serta manusia yang lainnya akan berdesak-desak memenuhinya. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengatakan hati sebahagian manusia. Dengan demikian hal ini khusus bagi kaum muslimin sahaja. Dan berilah mereka rezeki daripada buah-buahan, iaitu agar hal itu dapat membantu mereka untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Mengingat tempat ini ialah lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, maka jadikanlah bagi mereka buah-buahan yang dapat mereka makan. Sungguh Allah telah mengabulkan doa Ibrahim tersebut sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, dan didatangkan ke tempat itu buah-buahan daripada segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surah Al-Qasas 28-57. Inilah antara kebaikan Allah, kemuliaan, rahmat dan berkatnya tanah suci Mekah yang tidak memiliki pohon berbuah
didatangkan ke tempat itu berbagai macam buah daripada sekitar daerahnya sebagai pengabulan doa Ibrahim. Daripada Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah solat kepada anak-anak umur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan sembahyang umur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, dan ia berkata, ini hadis hasan. Hadis di atas memberikan keterangan bahawa ibu bapa diwajibkan untuk menyuruh anaknya sembahyang bagi melatih dan membiasakan mereka sehingga apabila nanti telah dewasa mereka tidak akan meninggalkannya. Diriwayatkan daripada Amir bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, suruhlah anak-anakmu untuk mendirikan solat ketika telah mencapai usia 7 tahun, dan apabila telah mencapai usia 10 tahun tetapi tidak mahu melaksanakan solat, maka pukullah ia tanpa menyakiti dan pisahkan mereka daripada tempat tidurnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil malaikat Jibril sambil berfirman, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka akhirnya orang tersebut pun dicintai Jibril. Setelah itu Jibril berseru di atas langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, oleh sebab itu cintailah ia. Maka para penghuni langit dan pun mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kemudian ditetapkan baginya sebagai seorang yang dicintai oleh penduduk bumi. Sebaliknya, apabila Allah membenci seseorang, maka dia akan memanggil malaikat Jibril dan berseru kepadanya, sesungguhnya aku membenci si fulan, bencilah ia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu malaikat Jibril berseru di langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, oleh sebab itu bencilah dia. Maka para penghuni langit pun membencinya. Kemudian ditetapkanlah baginya sebagai orang yang dibenci oleh penduduk bumi. Sadaqallahul azim.